Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini dipetik daripada Sahbudin.com. Jika kehadiran cuma 80 orang, sekali lagi boikot saja sidang Parlimen 26 Julai ini. Berita sepenuhnya. Pada 16 Julai lalu, saya menulis satu artikel di blog ini menggesa agar blok pembangkang memboikot sepenuhnya sidang khas Parlimen selama 5 hari bermula 26 Julai depan. Ia berikutan sidang khas itu hanya dipenuhi dengan taklimat menteri semata-mata. Tidak pernah di dunia ini sidang parlimen hanya dipenuhi dengan taklimat menteri saja, kerana sebagai tunjang semak dan imbang dalam sistem demokrasi, ruang berbahas, bertanya soalan dan mengundi adalah asas utamanya. Jika hanya taklimat semata-mata, hanya membuang masa ahli parlimen menghadirinya dan ia tidak lebih seperti mendengar ceramah sehala saja. Adakah itu peranan ahli parlimen dan adakah untuk itu juga mereka dibayar gaji lumayan? Sebab itu, bagi saya lebih baik blok pembangkang memboikotnya saja bagi memperlihatkan kepada rakyat dan dunia betapa teruk dan tidak bergunanya kerajaan PN yang sedang memerintah negara melalui pintu belakang ini. Meski kemudian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan mengatakan ruang berbahas akan tetap dibuka, tetapi kebanyakan ahli parlimen meragui kenyataan beliau itu. Melihat kepada tingkah laku Mahyadin Mat Yassin yang sejak 7 bulan lalu sentiasa saja mencipta pelbagai hela untuk tidak membenarkan parlimen bersidang, realitinya macam-macam boleh dilakukan oleh mereka melalui kerakusan kuasa yang sebenarnya telah tersimpul mati dalam jiwa bagi tujuan memastikan parlimen tidak berperanan dengan sewajarnya. Kemudian daripada itu, belum pun menjadi kepastian sama ada ruang perbahasan benar-benar dibuka atau sekadar auta, terpacul pula kenyataan timbalan Speaker Parlimen yang menyebut kemungkinan kehadiran ahli-ahli parlimen dalam sidang khas kali ini akan dihadkan. Katanya, berikutan ancaman COVID-19, sidang khas parlimen itu nanti mungkin hanya dihadkan kepada kehadiran seramai 80 ahli parlimen saja. Dalam 80 orang itu sudah tentulah jumlah ahli parlimen kerajaan yang dibenarkan hadir melebihi wakil daripada blok pembangkang. Ternampak di sini kerajaan tiada keabsahan dan tanpa majoriti ini sentiasa saja mencari hela dan akal jahat untuk kepentingan nafsu rakus mereka. Di mana logiknya jika hanya 80 sahaja dibenarkan hadir, sedangkan semua ahli parlimen sudah pun menerima 2 suntikan vaksin? Apakah ahli parlimen hanya disuntik kosong atau air suam dan bukan vaksin ke dalam tubuh mereka? Lebih daripada itu, kaki tangan parlimen juga telah diberi kemudahan oleh kerajaan untuk diberi suntikan vaksin awal sebelum bermulanya sidang parlimen 26 Julai ini. Jadi kenapa masih takut untuk mengadakan sidang dengan kehadiran penuh? Tambahan lagi, seperti mana yang diketahui umum, semalam juga Mahyadin berpeluang menunaikan solat sunat Aidil Adha bersama 300 jemaah di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kalau di masjid boleh berkumpul seramai 300 orang dan dalam keadaan bukannya semuanya sudah menerima suntikan vaksin, tentulah tidak masuk akal 220 ahli parlimen yang sudah menerima vaksin tidak boleh bersidang semuanya. Tetapi jika kerajaan PN yang hijab perasaan malunya telah ditarik, Tuhan ini masih juga berdegil dengan pelbagai alasan untuk memandulkan parlimen, sama ada dengan mengekang perbahasan atau menghadkan kehadiran. Pilihan bagi blok pembangkang dan kluster UMNO yang turut tidak setuju cuma tinggal satu: boikot sepenuhnya tanpa ragu-ragu. Tidak perlu lagi kerajaan ini terus diberi muka, malah perlu ditunjukkan kepada dunia wajah kehodohan sebenar mereka. Kiranya blok pembangkang pun tiada keberanian untuk bertindak sedemikian rupa, sebaliknya sekadar berani mencacah di media sosial, mereka juga sebenarnya bersokongkol dengan kedurjanaan yang rata-rata menyebabkan kemarahan dan kebencian rakyat ketika ini. Titah Agung pun selamba saja mereka derhakai dan perkotak-katiknya, mahu tunggu apa lagi? Ketidakberanian blok pembangkang dalam hal ini tidak mustahil akan turut menerima hukuman sewajarnya daripada rakyat di kotak undi nanti. Sahbudin.com, 21 Julai 2021. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.